Ke makanan ringan-ringan je. Tak selera nak makan nasi. Nasi berlauk. Oh, Ali nasi berlauk. Kira heavy lah tu. Oh, Batisha KFC je. KFC pun kenyang juga kan. Nanti sahur makan apa sahur? Kita dah canggih sekarang ni kan. Boleh makan macam-macam. Makanan ada 24 jam. Order je. Segera dan sebagainya. Okay guys. So malam ni memang cikgu fokus untuk buat revision sikit. Bab 2 form 2. Supaya kita boleh faham lah sikit macam mana nak menjawab soalan-soalan kebat macam ni kan. Ni soalan kebat lah, boleh katakan soalan kebat juga. Okay, so kalau soalan kebat, biasanya korang mesti kena ada point. Lepas tu korang ada elaboration. So kena ada fakta, lepas tu ada penerangan. Jadi kalau katakanlah ada 3 markah, 1 fakta, 2 penerangan. Ada macam tu je, senang. Dan kalau ada contoh, bagi contoh. Okay, tu cara menjawab. Okey, yang pertama berikut adalah satu contoh rantaian makanan. So, kenal pasti pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna titer. Ni senang lah, ni soalan senang ni. So, ni senang sangat kan. So, mana satukah pengeluar dia? Pengeluar mana? Pengeluarnya co-base, betul. Okey, lepas tu kita ada lagi pengguna. Pengguna primer. Siapakah pengguna primer dia? Beluncah. Okey, betul. Beluncah. Senang sangat ni kan? Okey, lepas tu kita ada pengguna sekunder. Pengguna sekunder. Siapa pengguna sekunder? Ayam. Betul, ayam. Last one, kita ada pengguna tertier. Pengguna tertier, iaitu ular lah. Okey, seterusnya. Nombor 2 adalah berdasarkan organisma berikut. Pokok padi, belalang, burung pimpin, hantu, tikus. Bina satu siratan makanan. Siratan makanan tu adalah dalam bentuk spider web. Dia macam bukan rantai makanan lah kan. Macam spider web tu. So kita boleh start lah mana-mana pun. Kalau ikut kita start dengan apa ni? Pokok padi lah kan. So kita start dengan pokok padi. Lepas tu beluncas, kita katakan beluncas. Beluncas. Siapa lagi makan padi? Belalang makan padi, betul. Lagi satu lagi, apa lagi makan padi ya? Tikus. Beluncas, tikus, belalang. Padi dah saya start. Okey, siapa yang makan beluncas? Agak-agaknya siapa yang makan beluncas? Siapa yang makan beluncas? Burung pipit. Betul. Burung pipit. Burung pipit makan ni juga belalang ya. Lalas burung hantu. Okey, burung hantu makan burung pipit. Tikus pun burung hantu makan. Macam tu lah ni namanya. Apa ni? Siratan makanan. Okey, soalan kebat sikit tanya. Ramalkan. Dia suruh ramalkan. Ramalkan apa? Ramalkan kesan. Kesan ni dua. Sama ada baik ataupun buruk. Dia tak cakap baik ataupun buruk. Jadi kita boleh bagi dua lah. Kita boleh bagi apa-apa cadangan. Mungkin kesan baik, mungkin kesan buruk. Tapi kalau diminta kesan buruk, kita kena bagi kesan buruk. Kalau dia nak baik, baik je. Tapi kalau dia nak minta kesan saja, kita boleh bagi buruk dan boleh bagi baik. Tengoklah kalau macam ni, banyak buruk ke banyak baik? Apa yang baik, apa yang buruk ni? Jika pokok padi mati akibat kemarau. Pokok padi ni mati guys. Pokok padi mati agak-agaknya apa jadi?
Ha. Kalau pokok padi mati, korang rasa apa jadi? Mati sebab kemarau kan? Makanan pokok lain. Nah, yelah. Jadi, betul. Jadi, makanan akan berkurangan. Betul. Kita boleh kata makanan berkurangan. Makanan berkurangan. Okey. Kalau makanan berkurangan, apa akibatnya? Kesannya lepas tu apa jadi? Bilangan beluncas berkurangan. Betul? Kita boleh kata populasi haiwan berkurangan. Lapar. Lapar. Lapar mungkin matilah. Kita boleh kata populasi haiwan berkurangan. Jangan kita sebut mati ya. Dalam sains ni kita allergic sikit perkataan mati. Tak makan mati ke tak? Kita katalah tak sihat ke, kurang ke, tak subur ke, layu ke kalau pokok. Jangan kata mati. Elakkan penggunaan kata tu. Okey. Agaknya ada kesan lain lagi tak? Kalau kita ada idea lain, kita boleh cakap juga bahawa mungkin kita boleh kata pengguna ni mungkin dia akan berpindah ke tempat yang lain. Nak cari benda baru kan? Ke habitat lain. Mungkin juga berlaku macam ni. Ke habitat lain. Okey? Okey, sampai sini tak apa tak? Boleh faham sampai sini? Semua okey? Jadi apa-apa jawapan yang sesuai dia boleh terima je. Jadi padi dah habis kan? Dia mungkin cari mungkin dia cari jagung ke, tepung ke yang sesuai dengan dirinya. Macam tu je soalan kibat. Ya senang je, logik-logik, ada fakta sikit boleh terima. Okey, seterusnya. Dia beritahu bahawa namakan 3 jenis kitaran nutrien. Kita belajar 3 jenis kitaran nutrien. Okey, apa guys? 3 jenis. Siapa ingat? Yang pertama, siapa? Kitaran apa? Siapa ingat? 3 kitaran nutrien. Yang pertama? Kitaran... Tak, bukan. Fotosintesis proses. Kitaran nutrien ni korang ingat namanya adalah Akor. Akor. A tu apa? A tu adalah kitaran air. K tu kitaran karbon. O tu kitaran, siapa tahu? O tu kitaran apa? Satu lagi. Kitaran oksigen, betul. Jadi korang ingatlah Akor ya, bukan aku. Akor. Lepas tu ada satu lagi, kitaran nitrogen. Cuma korang belum belajar lagi lah. Masuk form 5 korang belajar kitaran nitrogen. Okey. Nombor 1 dah. Nombor 2. Berikan 2 proses perubahan jirim. Jirim ni maksudnya keadaan dia. Contohnya mungkin dalam bentuk uap, dalam bentuk cecair, bentuk pepejal. Tu namanya jirim. Tapi dia nak proses tau. Bukan sebab dia cair, bukan sebab dia jadi pepejal, bukan sebab jadi uap. Tapi dia nak proses jadi uap tu apa? Proses jadi cair tu apa? Dia nak proses, nama proses tu. Bukan nak cair. Cair tu jirim lah, tapi dia nak proses. Contohnya, apa ni? Proses jirim dalam kitaran air. Kitaran air, okey, kitaran air kita ingat balik. Kita ada bukit, lepas tu kita ada laut. Kan? Dia naik. Bila dia naik ni namanya proses apa jadi awan? Yang naik ni proses apa? Siapa tahu? Penyejatan. Bagus. Yang pertama, penyejatan.
Penyejatan. Okey, lepas penyejatan jadi awam, jadi wap. Lepas tu wap bergerak. Wap tu akan jadi hujan. Titisan-titisan air ni namanya proses apa? Titisan air tu namanya proses apa? Macam kita beli air batu, gelas kita dipenuhi dengan titisan air dekat luar gelas tu kan. Tu proses apa namanya? Pembekuan. Macam mana pembekuan? Hujan tu beku ke? Kondensasi. Titisan air tu namanya kondensasi. Tak kan? Tak Alif. Jadi kalau titisan-titisan air tu namanya kondensasi. Condensation. Kalau kita beli gelas, beli air, ada air, sebab tu kat luarnya ada titisan air tu namanya kondensasi. Jadi ingat titisan air hujan tu proses kondensasi. Dua lah. Satu penyejatan, satu lagi adalah kondensasi. Bagus, good. Macam tu je. Ni soalan-soalan simple lah ni. Kalau soalan ada ayat 3 markah ke, korang buat point. Lepas tu korang penerangan. Ataupun tambah contoh. Senang je, tapi kena ada fakta lah. Tak ada fakta tak boleh, kena ada konsep dia. Okey, nombor 3, terangkan peranan organism dalam kitaran karbon dan kitaran oksigen. Apakah peranan organism? Peranan organism ni mungkin mikroorganism, mungkin haiwan, mungkin tumbuhan, mungkin manusia. Itu namanya peranan organism. Tapi kat sini kita nak karbon dioksida, karbon dioksida dan juga oksigen 2. So, siapa yang guna, siapa yang menghasilkan? Cuba ceritakan sikit. Cuba korang komen sikit. Siapa yang guna karbon dioksida? Siapa yang guna oksigen? Siapa yang menghasilkan? Macam tu. Okay, kita ambil tumbuhan dulu ke. Katalah kita ambil tumbuhan. Okay, tumbuhan dan haiwan. Kalau tumbuhan dan haiwan dia bernafas, dia guna apa? Haiwan guna karbon dioksida? Tumbuhan juga bernafas tau ya. Tumbuhan macam manusia bernafas. Tumbuhan bernafas guna oksigen. Kalau karbon dioksida, tumbuhan tu untuk buat fotosintesis. Okey. Kalau disebut tumbuhan dan haiwan guna oksigen, maksudnya dia bernafas. Okey. Jadi kita kata tumbuhan dan haiwan menggunakan oksigen. Dia guna oksigen dan bebaskan karbon dioksida. Macam kita. Dia pun bebaskan karbon dioksida sebenarnya, tapi tak banyak macam kita lah. Haiwan ni dia guna oksigen untuk proses apa? Macam kita lah, kita guna oksigen untuk proses apa? Fotosintesis. Manusia buat fotosintesis ke, Alif? Apa manusia buat? Haiwan buat apa? Haiwan manusia sama lah. Siapa ingat? Fotosintesis ada kawan dia. Fotosintesis betul untuk tumbuhan. Apa kawan fotosintesis untuk haiwan? Fotosintesis kawannya adalah respirasi. Kita bernafas namanya respirasi. Ingat lagi tak? Okey, kalau kita nak tambah lagi. Semasa respirasi. Semasa respirasi. Respirasi tu bernafas. Jadi pokok haiwan manusia dia bernafas. Gunakan oksigen. Bebaskan karbon dioksida. Okey, sampai sini faham tak? Boleh? Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Boleh Lepas tu kita buat tumbuhan pula. Ini kita guna oksigen. Sekarang ni kita nak guna karbon dioksida. Siapa yang guna karbon dioksida? Tumbuhan. Jadi kat sini tumbuhan 2 kali lah. Hanya tumbuhan saja menyerap karbon dioksida.
menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen ya. Proses apa? Proses apa? Proses fotosintesis. Semasa proses fotosintesis. Ini baru fotosintesis. Jadi kawan kepada sintesis adalah respirasi. Okey. Tuan-tuan faham tak? Boleh? Okey, salin dulu. Okey, dah siap? Okey. Boleh? Tengok. Jawab soalan tak? Terangkan peranan. Okey. Itu je lah. Okey, kalau katakanlah nak tambah lagi, kita ada juga proses apa lagi yang menghasilkan karbon dioksida? Iaitu proses perebutan. Bakteria kan dia buat proses perebutan kan? Jadi kalau kita buat proses perebutan juga menghasilkan karbon dioksida. Sebenarnya banyak lah. Banyak lah kita boleh masukkan poin. Kalau nak masukkan, kita boleh kata perebutan. Perebutan organism pun boleh. Okey? Proses perebutan organism. Pun salah satu menghasilkan karbon dioksida. Kita katalah proses perebutan organisma juga membebaskan karbon dioksida. Tengoklah berapa banyak markah yang dia nak. Ya? Boleh faham proses perebutan juga sebenarnya bakteria yang merebutkan bahan-bahan mati ya juga menghasilkan karbon dioksida. Jadi dapatlah hasil dia. Ni karbon dioksida, ada oksigen. Nampak tak poin-poin yang dia nak tu? Okey. Jadi ingat fotosintesis, ingat kawan dia respirasi. Okey dah, boleh salin. Dah start salin beritahu cikgu. Okey dah. Alright, Patricia, jom. Kita buat lagi soalan ketiga, keempat. Cadangkan 2 langkah untuk menjimatkan air. Tengok, suruh cadangkan. Jadi, apa-apa jawapan yang logik, kita terima je. Ni soalan kebat kan? Maksudnya soalan aplikasi harian. Maksudnya, logiknya apa yang kita buat untuk menjimatkan air? 2 langkah untuk menjimatkan air. Okey. Kalau Patricia apa? Nak bagi cadangan jawapan. Langkah menjimatkan air. Agak-agak apa yang pertama? Makai tak bagi, jadi kita boleh letaklah banyak mana pun. Cuba cadangkan sikit, cuba fikir sikit. Apakah langkah, apa soalan tadi lupa dah. 2 langkah untuk menjimatkan, dia nak 2 je. Tapi bagi lebih pun tak apa. 2 langkah untuk jimatkan air. Okey, Alif ke Patricia ke, cuba try.
Mana-mana jawapan yang sesuai kita masukkan je. Cuba fikir sikit. Cara untuk menjimat. Menggunakan air mengikut keperluan. Bagus. Menggunakan air. Senang cerita, jangan membazir lah. Jangan membazir air. Betul? Jangan suka membazir air. Okey, lagi? Apa lagi? Ada lagi tak lain? Kalau yang dahsyat sikit, kita boleh cakap menggunakan penggunaan air mengurangkan. Sama lah tu Alif. Jangan suka membazir air dengan mengurangkan penggunaan air, sama lah tu. Macam Syahidah punya jawapan lah, menggunakan air mengikut keperluan pun sama juga. Contoh lain lagi kita boleh kata menadah air hujan. Contohnya. Menadah air hujan. Mungkin air hujan ni tak sesuai untuk minum. Tambahlah lagi untuk siram pokok. Untuk menyiram tumbuh-tumbuhan. Contohnya. Jadi sesuailah sikit. Air hujan tak boleh mandi. Sebab air hujan kadang-kadang kalau dekat industri, dia orang ada sulfur kan. Jadi air hujan tu mungkin bersifat acid sikit. Tak sesuai untuk mandi lah. Tapi kalau tempat lapang cantik okey je. Jadi air hujan tu sesuai untuk siram pokok je lah, ya. Okey. Ataupun mungkin juga kita boleh cakap membasuh kereta dengan menggunakan air hujan. Boleh. Siram pokok ke, basuh kereta ke. Faham tak? Jadi jimat lah. Ataupun mungkin kita nak jimat lagi, contohnya kalau kita mandi, air lebihan tu kita boleh basuh kereta. Contoh tu melampau sangat lah kan. Contohnya. Apa-apa lagi lah yang sesuai diterima je. Senang je kebat. Kalau kebat macam ni senang. Tapi kalau kebat melibatkan fakta, kita kena mention fakta dia. Okey, kita nak masuk yang ke 2.3. 2.3. Soalannya adalah, dia nak apa ni? Ising kotak dengan memilih. Memilih jawapan yang diberikan. Jawapan diberikan. Yang pertama dia nak apa tu? Okey. Sekumpulan kambing di padang rumput. Sekumpulan kambing di padang rumput tu apa? Kambing ni spesies yang sama. Sekumpulan kambing, spesies yang sama. So, apakah dia? Komuniti. Komuniti bercampur. Jadi, ini adalah populasi. Ini adalah populasi. Sebab dia jenis yang sama. Nombor 2. B. Kolam kecil yang mempunyai bunga teratai, rumput, sekumpulan berudu. Ni banyak ni. Kalau banyak ni, apa namanya? Ni baru komuniti. Ni komuniti. Kalau habitat pun dia juga tinggal. Ekosistem tu semua sekali. Ekosistem tu semua sekali. Nanti tengok ekosistem. Ni komuniti ya. Ni komuniti. Okey, C. C tu padang rumput yang menjadi tempat. Padang rumput tu tempat tinggal namanya habitat. Jadi habitat tu tempat tinggal haiwan. Padang rumput, hutan. Sebab dia adalah tempat tinggal namanya habitat. Okey. Jangan terkira pula habitat tu macam rumah lah kita. Di sebuah hutan tropika dilimani oleh berbagai macam ni. Hutan tropika semua ada tumbuhan, haiwan. Ni baru namanya adalah ekosistem. Ekosistem tu lebih dalam hutan. Sebab hutan tu semua ada air terjun, ada batu bata, ada. Jadi ekosistem tu lebih kepada benda hidup, benda tak hidup pun ada, bergabung sekali. Faham tak? Kali boleh macam tu. Okey, nombor 2. Nombor 2, berdasarkan statistik bawah, nyatakan jenis interaksi antara organisme berlaku. Okey. 2A.
2A. 2 ekor ayam yang berlaga. Tu apa namanya? Jenis interaksi apakah itu? Interaksi kita ada 4. Kita ada 4 interaksi. Kita ada commensalism, mutualism, parasitism dan juga persaingan. Betul, Alif. Persaingan. Okey. Awak ingat interaksi ni ada 4. Persaingan, mutualism, commensalism, parasitism. Ada 4. Okey. Pokok timun melilit pada batang pokok betik. Ni namanya apa? Siapa dapat manfaat? Pokok timun melilit pada pokok batang betik. Siapa yang dapat manfaat? Kalau mutualism, dua-dua dapat manfaat. Pokok timun seorang dapat manfaat, tu namanya seorang dapat manfaat. Kalau seorang dapat manfaat, namanya adalah commensalism. Sebab dia seorang dapat manfaat. Kalau dua-dua dapat, mutualism. Mutual tu dua-dua dapat manfaat. Pokok timun dapat manfaat kan? Jadi namanya adalah commensalism. Commensalism. Okay, ingat tu ya. Bunga pakma tumbuh pada batang pokok hidup. Bunga pakma ni dia boleh membunuh perumah. Jadi dia adalah parasit. Parasitism. Parasitism. Betul lah. Okey. Boleh salin. Nak tanya apa tak sampai sini? So far so good? Masih boleh faham? Tak ada Senang je kan? Soalan-soalan kebat insya-Allah macam ni je. Cuma kita nak cetuskan idea je lah mula-mula kan. Okey, seterusnya. Senaraikan 4 aktiviti manusia yang boleh merosakkan ekosistem. Dia nak 4 aktiviti. Aktiviti ni kegiatan-kegiatan yang kita buat boleh menyebabkan ekosistem terganggu. Apa yang korang terlintas dalam fikiran? Yang pertama, kalau cikgu tak bantu awak, apa jawapan awak? Ingat aktiviti kita yang mengganggu ekosistem, mengganggu alam, mengganggu hutan, mengganggu binatang. Apakah yang kita buat mengganggu tu? Penebangan pokok, bagus. Penebangan pokok tu boleh. Tapi yang tak bolehnya adalah penebangan pokok secara haram. Kita kata pembalakan secara haram. Tapi ni kata aktiviti biasa kan? Boleh pakai Alif punya. Pembalakan lah saya buat ya. Pembalakan. Pembalakan salah satu dia boleh memusnahkan. Kalau pembalakan haram tu lagi bahaya. Tempat yang tak boleh buat, dia buat juga. Tu lagi bahaya. Betul Alif? Menebang pokok, betul. Lagi? Dia nak 4. Penggunaan bahan toksik yang terlebih di kilang. Ekosistem ya. Ekosistem. Betul, sebab dia alihkan kepada sungai kan? Boleh? Bagus. Penggunaan bahan-bahan toksik dari kilang. Betul? Sebab dia akan buang ke sungai-sungai. Lagi, Alif, apa lagi? Dua lagi. Apa lagi? Kawan-kawan lain nak cuba. Hakim nak try Hakim? Idina? Izzuddin ke? Izzuddin tak nampak lagi tulisan ini. Hilfi pun boleh try. Ajmal, Danish. Naura ke nak try? Naura. Hawa ke? Zafran ke? Pembuangan sampah di sungai. Betul, pembuangan sampah sarap di sungai. Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Bagus. Lagi. Pembakaran bahan api. Pembakaran bahan api. Betul. Macam kenderaan. Tapi cikgu lebih suka pembakaran terbuka lah. Pembakaran terbuka. Suka-suka terbakar ya. Tapi berarti siapa jawapan betul.
Pembuatkan barang macam mana boleh merosakkan ekosistem tu, Izzuddin? Kalau macam tu general sangat tu. Bagi supaya nampak sikit apa yang merosakkan ekosistem. Macam-macam dikeluarkan. Kalau kita buat karipat okey je. Buat karipat makanan juga. Jadi tak nampak. Macam asap. Beritahulah asap-asap yang dikeluarkan oleh kilang. Macam tu Izzuddin. Macam tu bagus. Orang nampak. Okey. Pemburuan haram. Boleh. Pemburuan haram. Kita tembak suka-suka harimau, gajah ke. Betul, asap bantak. Okey. Lagi kita mungkin juga penangkapan ikan berleluasa. Penangkapan ikan berleluasa ataupun tanpa kawalan. Dan lain-lain lagi lah yang sesuai diterima sahaja. Okey, boleh. Okey, kita nak nombor 2 pula. Nombor 2. Nyatakan 2 kesan bagi setiap aktiviti berikut terhadap keseimbangan alam semula jadi. Yang pertama, dia nak 2 kesan. Yang pertama, penebangan hutan. Okey, penebangan hutan ni apakah 2 kesan dia? Agaknya apakah 2 kesan penebangan hutan? Kemusnahan habitat, bagus. Tempat tinggal lah. Kemusnahan habitat. Maksudnya tempat tinggalnya rosak. Satu lagi apa? Haiwan tiada tempat tinggal. Samalah habitat dengan tempat tinggal sama je Alif. Kemusnahan habitat tiada tempat tinggal. Samalah. Ini boleh menyebabkan haiwan migrasi. Haiwan akan berpindah. Tu kesan dia. Okey, B. B dia nak apa? B dia nak perindustrian. Apakah kesan perindustrian kepada pencemaran alam? Macam Ali cakap tadi, Izzuddin cakap asap kan. Tu maksudnya peningkatan karbon ya. Dioksida. Sebab asap banyak. Contoh. Nombor 2. Pencemaran sungai. Betul. Pencemaran sungai. Good. Dan sebagainya lagi lah. Ya. Hujan asid. Boleh? Bila asap banyak di atas, terbentuknya hujan asid. Hujan asid ni bahaya sikit sebab tanah kita jadi tak subur. Bakteria-bakteria pengurai pun akan mati. Sebab bakteria pengurai kan mati. So tak berapa bagus lah. Okey, boleh? Okey, nombor C pula. Pertanian. Pertanian besar-besaran, apakah akibat dia? Kita boleh kata pencemaran sungai juga. Sebab bila baja banyak, baja tu boleh menyebabkan pencemaran sungai. Kita boleh kata pengaliran baja ke sungai. Pengaliran baja ke sungai. Bila hujan lah. Baja ke sungai. Jadi apa efek dia kalau baja ke sungai? Kalau baja sampai ke sungai apa jadi? Nanti sungai itu akan berbaja menyebabkan banyak lumut-lumut akan tumbuh dekat sungai. Bila lumut tumbuh, jadi permukaan sungai itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi matahari tak boleh masuk kat dalam. Nanti gelap lah. Banyak bakteria. Jadi ikan-ikan pun mungkin mati. Tu maksudnya pengaliran baja kat sungai. Boleh jadi dia akan mengganggulah hidupan akuatik. Jadi kita boleh tambah lagi ni sebenarnya ni. Pengaliran baja ke sungai mengganggu hidupan akuatik. Mengganggu hidupan akuatik. Macam Aquaman lah. Akuatik ni kan hidupan air.
terlebih pakai bahan fosil. Betul? Terlebih bahan fosil. Tapi bahan fosil untuk apa pertanian? Satu lagi mungkin juga kita boleh buat racun, penggunaan racun serangga. Penggunaan racun serangga. Tak elok ya. Bila guna racun, bukan serangga je mati. Malahan organisma lain pun mati. Selain daripada perosak pun boleh mati. Sian lah kan. Jadi kita boleh katalah penggunaan racun serangga pun boleh mengakibatkan organisma lain mati. Tambahlah ya. Boleh mengakibatkan organisma lain turut mati. Turut. Cikgu nak laju sangat tulisan cikgu dah cakap ayam dah. Nak boleh laju-laju kan. Boleh baca tak ni? Boleh kan? Boleh ikut kalau cikgu tulis pelan-pelan lambat nanti. D apa D? D dia kata pembuangan sampah. Jadi pembuangan sampah apa yang berlaku? Kita boleh kata longkang-longkang tersumbat. Okey. Kita boleh kata longkang tersumbat. Longkang dan parit tersumbat. Jadi banjir berlaku. Kalau longkang ni biasanya banjir kilat lah. Banjir kilat ni banjir segera. Banjir segera. Nombor 2 apa lagi ya? Mungkin kita boleh kata pembiakan haiwan. Pembiakan haiwan. Ataupun pembiakan tikus ke haiwan perosak seperti tikus, lalat dan sebagainya. Beritahulah seperti contoh sikit. Tikus ke lalat ke perosak. Macam tu. Sebenarnya senang tak soalan kebat? Senang kalau kita ada idea. Kalau tak ada idea susahlah. Boleh kita ambilkan sikit lagi ya. 3 dia kata Encik Lim ingin membuka sebuah ladang kelapa sawit yang lestari. Lestari ni maksudnya tak nak guna racun. Pada pendapat anda, bagaimanakah Encik Lim mengawal populasi tikus yang sering merosakkan tanaman tapi tak nak guna racun-racun? So, apakah cadangan awak? Guys, apa cadangan awak? Secara lestari. Kalau tak nak guna racun, apa yang boleh dia gunakan? Tikus banyak ni. Kita kena guna kawalan biologi. Apakah kawalan biologi kita? Kawalan biologi. Kita guna apa? Burung hantu, betul. Kawalan biologi dengan memelihara burung hantu. Ini secara kawalan biologi ya. Burung hantu. Dah settle. Okey, 4. Jerubu semakin kerap berlaku di Malaysia. Punca jerubu. Siapa tahu? Apakah punca jerubu kita, guys? Apakah punca jerubu kita? Pembakaran hutan. Betul. Pembakaran hutan secara terbuka. Hutan secara terbuka ataupun besar-besaran. Satu. Kalau yang kecil sikit kita boleh katalah asap kenderaan, asap kilang. Okey. Dan sebagainya pun diterima ya, tapi banyak sebenarnya pembakaran hutan. Okey, Nabi.
B tu dia kata kesan jerubu terhadap manusia dan persekitaran. Dua ni tahu. Satu dia nak manusia, satu lagi dia nak kepada persekitaran. Jadi apa jawapan awak? Kepada manusia apa pada manusia? Ha. Kalau asap banyak apa jadi pada manusia? Sesak nafas. Bagus. Sesak nafas. Asma, ya. Asma apa lagi? Batuk. Selsema, sakit dada. Jarak penglihatan. Penglihatan terhad. Jarak penglihatan terhad. Dan sebagainya. Kesan rumah hijau, pemanasan global banyak kan? Kalau untuk persekitaran, kita boleh kata pemanasan global. Global. Ataupun kesan rumah hijau. Sama lah ni. Kesan rumah hijau dengan pemanasan global sama je. Jadi untuk persekitaran dan juga untuk manusia. Okey. Lagi kita buat yang C. C dia nak apa? Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. So, kerajaan perlu ambil apa langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini berlaku? Akad yang pertama apa? Memperketatkan perundangan, betul. Menguat kuasakan undang-undang. Bagus. Lagi? Apa lagi yang terlintas? Tiga. Apa lagi? Membuat camping. Menjalankan camping. Camping tahu kan? Camping kesedaran tahu? Macam kat TV lah. Camping SOP COVID. Banyak-banyak keluar kat TV. Poster. Itu namanya camping. Tiga, mungkin kita boleh buat pendidikan. Okay. Pendidikan civic di sekolah. Pendidikan civic di sekolah. Pendidikan pasal jurubu lah macam kita sekarang ni. Macam sains, civic ke. Pendidikan di sekolah, ya. Okey, boleh? Senang je kan? InsyaAllah senang je. Boleh kan? Okey, kita pergi satu lagi. Nombor 5. Okey, ni minggu depan lah kita buat ya. Kita habiskan nombor 5 je lah. Nombor 5 dia nak apa ni? Berikan 2 sebab manusia memerlukan ekosistem yang seimbang. Okey, 2 sebab. Sebab yang pertama, kenapa kita perlukan ekosistem yang seimbang? Okey, dia nak 2. Kenapa kita perlu jaga ekosistem? Dapat menjana ekonomi dengan bagus. Macam mana tu ya, Alif? Dapat menama ekonomi, ekosistem yang ada? Contoh macam mana? Kalau macam tu, cikgu tak boleh bagi markah sebab tak nampak. Ekonomi kod mana ya ekosistem? Contoh macam mana tu, Alif? Kalau Alif nak tambah macam ni, boleh tak macam ni buat? Dapat menjanakan ekonomi dengan bagus, dengan adanya tempat-tempat pelancongan. Macam tu betul. Maksudnya ekosistem macam hutan-hutan simpan dijadikan tempat pelancongan. Macam tu betul ekonomi. Ali kena buat macam tu lah. Boleh faham tak? Jadi kaitkan dia dengan ekosistem tu. Okay, yang pertama kalau yang senang kita boleh buat sebab haiwan dan tumbuhan. Haiwan tu untuk kita makan. Tumbuhan tu untuk karbon dioksida. Sumber karbon dioksida kan. Jadi kita boleh buat macam ni.
So, haiwan dan tumbuhan. Nah, tumbuhan ni diperlukan sebab dia sebagai sumber makanan. Makanan tu haiwan. Kita makan haiwan. Dan juga oksigen. Dan oksigen. Oksigen tu tumbuhan. Jadi oksigen bagi tumbuhan bagi oksigen, haiwan bagi makanan, lembu dan sebagainya lagi lah. Okey. Satu lagi mungkin juga kita boleh cakap melindungi spesies supaya kita boleh kata supaya tapi depan korang letaklah sikit ayat. Melindungi spesies sekarang supaya generasi akan datang dapat melihatnya. Macam tu. Sebenarnya tak susah lah soalan kebab ya. Walau macam mana pun korang kena faham juga konsep dan fakta lah. Jadi kalau nak jawab suka-suka pun susah juga kan. Jadi kalau korang dah strong, apa yang cikgu ajar nota tu dah boleh faham konsep dia. Jadi nak jawab soalan kebab ni senang lah, boleh relate sikit. Tapi ingat, kalau kita ada jawapan yang general, yang macam tak nampak je, korang tambah sikit. Tambah sikit supaya dia nampak point yang kita nak cerita tu. Boleh? Pastikan betul ya. Macam tu. Okay guys, cikgu rasa sampai situ dulu kot malam ni kot. So, minggu depan lah kita sambung bawah ni. Minggu depan lah kita sambung bawah ni sikit. Dan minggu depan pun juga akan bagi bahan baru lah. InsyaAllah. Sebelum bersurai guys, korang nak tanya apa-apa? Sebelum bersurai korang nak tanya apa-apa tak? Okay, korang nak sambung makan ke lepas ni? Tak ada? Tak ada ya? Alhamdulillah.